Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat petang dan juga salam Ramadan yang ke-20. Okey. Untuk petang ini kita akan buat bicara anti dadah selama 30 minit bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Khalil Mahyudin yang bertajuk Pencegahan dan Penyembuhan dalam Penyalahgunaan Dadah. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, saya menjemput Profesor Madya untuk berbincang topik yang akan dibawa pada petang ni. Okey, Prof. Okey, sebelum tu alangkah lebih baik kalau kita mengetahui apakah penyalahgunaan dadah dari segi perspektif Islam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi pengertian dadah dalam Islam, bila kita sebut dadah ni, dia ada perbincangannya dalam Islam sebab dadah pada asalnya dia adalah tumbuh-tumbuhan lah. Tapi bila dia dah salah guna dan mengakibatkan kesan-kesan yang negatif, maka hukumnya itu dikaji dan dilihat berdasarkan kepada kiasan dengan perkara-perkara yang berbahaya. Dia sebut tentang dadah. Kalau bahasa Indonesia ni dipanggil narkoba lah. Kalau kita pergi Indonesia, kita sebut dadah ni, mereka terpinga-pinga sekali. Aku sebut narkoba, mereka faham. Bila sebut dadah, dan saya pernah pun membuat sedikit bacaan, kalau di dalam bahasa Arab dikenali dengan pelbagai istilah lah, iaitu sebagai al-hashish, sejenis ganja ni, dia bahan dadah ni, dia bahan tumbuh-tumbuhan. Tapi bila dibincangkan tu, diletakkan dengan pelbagai nama-nama yang berdasarkan kepada jenis tumbuh-tumbuhan tu. Ada disebut sebagai al-banju, ada disebut sebagai al-luqmah mal'unah, iaitu suapan yang dikeji. Dan juga disebut sebagai al-mukhaddirat, iaitu bahan yang boleh menutup akal. Okay. Kerana apa? Kerana dia memberi kesan kepada badan kita. Baik. Dadah ni, kalau kita tengok dadah ni, kalau kita tengok asalnya dia adalah tumbuh-tumbuhan yang mana penggunaannya itu adalah harus pada asalnya. Iaitu daripada Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yunbitu lakum bi zar'an wa zaitun wan nakhil wal a'nab wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanam-tanaman, pokok-pokok zaitun, tamar, serta anggur, dan juga daripada segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dalam kaedah fiqhiyah disebut al-aslu fi asya' al-ibahah. Asal setiap sesuatu itu adalah harus. Ini asalnya, sebab dia tumbuh-tumbuhan. Dan juga berdasarkan kepada buah-buahan juga. Okay. Tetapi apabila dia disalahguna dari segi tujuannya, dosnya, okay, yang tidak terkawal, dan mengakibatkan berlakunya mudarat kepada akal kita, pada agama kita, maka para ulama membincangkan dia adalah haram. Dikiaskan dengan penggunaan arak. Kerana Nabi SAW bersabda, Naha Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattir. Rasulullah melarang mengambil setiap benda yang memabukkan dan melemahkan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang diambil
kemudian dikeringkan dan dijadikan bahan untuk dimakan, cara makan ataupun disuntik dan sebagainya, dia membawa kepada mabuk dan melemahkan badan kita daripada melakukan ibadat, dan juga boleh memberi mudarat kepada orang awam dan juga pengamalan agama. Maka ulama mengatakan penyalahgunaan dadah ini adalah haram dan perlu dijauhi. Jadi beberapa ulama memberi pendapat mengenai dadah ini. Dengan dadah lah, kalau kita bahasa kita lah. Contohnya Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim. Terdapat dalam istilah Arab bahan yang memabukkan sama ada bentuk cecair, pepejal, perahan atau dimasak adat dan luqmah mal'unah. Makanan yang dilaknat itu dadah adalah makanan orang fasik dan jahat yang boleh bawa jiwa yang tenang jatuh ke tempat yang buruk dan jahat. Ini adalah pendapat ulama mengenai penyalahgunaan dadah. Jadi kita nak kena faham lah. Penyalahgunaan dadah. Dadah tu sendiri ada kebaikan dari segi penggunaan dalam medikal jika digunakan dengan betul, sukatan yang betul, okay, dan dibimbing. Tapi penyalahgunaan dadah itulah yang salah. Okay. Kemudian Muhammad Amin Ibn Abidin mengatakan harus menggunakan albanjus sejenis ganja dan seumpama untuk tujuan perubatan dan rawatan selagi tidak membawa kepada menghilangkan akal. Tetapi bagi tujuan selain daripada perubatan, maka ia tidak harus walaupun sedikit penggunaannya. Di sini ada juga penjelasan mengenai kedudukan dadah itu. Yang penting sekali ialah dadah ini jika disalahguna membuat mudarat, dia adalah haram. Tetapi jika digunakan untuk tujuan perubatan, dikawal dan dibimbing oleh doktor-doktor yang pakar bagi tujuan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada, maka ia adalah harus. Pendek kata, penyalahgunaan dadah ini diharamkan disebabkan oleh memberi mudarat kepada beberapa aspek. Yang pertama, mudarat kepada agama. Orang yang mengambil ataupun menyalahgunakan dadah ini, dia memberi kesan kepada melalaikan diri daripada melaksanakan ibadat-ibadat yang dituntut seperti sembahyang, puasa dan lain-lain. Jadi kalau orang yang mengambil dadah, akalnya tidak berfungsi, maka dia tidak dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna. Okay. Begitu juga dengan puasa. Puasa juga tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Kemudian kesan kepada akal. Akal tidak dapat berfikir dengan waras. Tidak dapat membezakan yang betul dan yang salah. Disebabkan oleh akal yang rosak, maka berlakulah masalah-masalah sosial yang teruk seperti pembunuhan, kecurian dan sebagainya. Sebab akal tak boleh fikir. Okay. Kemudian kesan kepada keturunan. Kesan kepada keturunan boleh merosakkan kandungan di dalam rahim. Keturunan juga dari segi fizikal, merosakkan akal anak, rohani dan emosi. Tambahkan pula jika terdapat ibu bapa yang telah dijangkiti seperti penyakit HIV. Ini lagilah kesian. Dia boleh merosakkan orang yang tak bersalah pun. Jadi penggunaan dadah ni, itulah dia punya kesan. Kemudian kesan kepada harta. Berlaku pembaziran yang banyak kerana ketagihan untuk membeli dadah bagi kegunaan menghilangkan ketagihan. Ini satu benda yang memudaratkan. Kesan pada harta ini, bila berlakunya pembaziran, jika seorang itu berkeluarga, dia akan mengakibatkan keluarga kehilangan punca pendapatan, anak-anak jadi terbiar, isteri jadi terbiar, maka akhirnya keluarga tersebut akan musnah disebabkan oleh kehilangan harta disebabkan ketagihan untuk membeli dadah.
Kemudian kesan kepada masyarakat. Okay, masyarakat. Jadi bila penggunaan dadah ini berluasa, maka orang yang mengambil dadah ini keadaannya tidak terkawal. Apabila berlaku ketagihan, dia boleh mengugut orang lain, boleh merosakkan harta orang lain. Okay. Ini kemudian pula mengganggu orang lain. Kita pernah dengar bahawa seorang ibu telah dicederakan, bahkan ada yang dibunuh disebabkan oleh ketagihan yang melampau oleh ahli keluarga tersebut untuk mengambil dadah. Okay. Jika tidak dapat, maka dijadikan orang tersebut sebagai tempat untuk melepaskan geram, ketidakpuas hati. Kemudian kesan kepada negara kita kehilangan sumber pemerisah yang banyaklah. Sebab kita tak boleh pakai lagi orang-orang yang dah rosak dengan dadah ni, akan mereka dah rosak, badan mereka pun dah lemah, maka kita kehilangan pemerisah yang sangat teruk. Kita akan bergantung dengan humorisah daripada luar. Ini amat merugikan negara kita. Akan merencatkan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya kita nanti tak nampak lagi siapa nak pimpin kita. Kalau masyarakat dah rosak banyak, yang akan memimpin kita ni masyarakat yang sedia ada ni, muda-mudi yang sedia ada ni. Jadi kita takut kita tidak ada lapisan pemimpin lagi jika masyarakat terus menerus terlibat dengan dadah. Maka ini amat merisaukan kita. Jadi itu sajalah untuk sesi kita pada petang ini mengenai kedudukan dadah pada pandangan agama. Memang penyalahgunaan dadah ini adalah haram. Okey Prof. Berdasarkan penjelasan Prof, asalnya dadah ni adalah harus kegunaannya, tapi disebabkan kita disalahgunakan, ia menjadikan haram lah, iaitu dikiaskan kepada Arab. Okey Prof. Kalau tengokkan statistik negara sekarang kan, Johor, Kelantan, Terengganu antara merupakan negeri lah yang tertinggi dengan statistik yang terlibat dalam dadah ni. Jadi saya nak tanya Prof lah, bagaimana seseorang itu boleh mencegah dirinya daripada penyalahgunaan dadah, terutama sekali golongan belia lah yang terdedah kepada tingkah laku penyalahgunaan dadah itu sendiri. Jadi kita kalau dalam isu mencegah penyalahgunaan dadah ni, dengan muda-mudi dan sebagainya, kita tengok balik apa yang Quran kata. Balik kepada pencipta kita kata dalam Al-Quran, iaitu auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an zikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Maksud daripada ayat ini ialah, wahai orang-orang yang beriman. Kebanyakan penduduk di Malaysia ni terdiri daripada orang Melayu yang beriman, orang Islam yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Okay. Bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanya bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah Ta'ala dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, maukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Kalau kita tengok daripada ayat tadi, macam mana kita nak cegah? Allah Ta'ala sebut, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, jauhkanlah. Maksudnya, bila jauhkanlah tu, kita jangan mendekati perkara-perkara yang boleh membawa kita itu menyalahgunakan dadah. Jangan fikir, jauh tu, jangan fikir, jangan ambil, jangan try. Maka itu di antara cara pencegahan yang paling baik.
Tapi kalau kita nak elak daripada mengambil, mencuba, berfikir, kita mesti kembali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asas kepada dapat menjauhi perkara ini ialah ingat kepada Allah Taala. Apabila kita ingat pada Allah Taala dan perkara-perkara itu ditegah, maka menjadi satu kekuatan untuk kita menjauhi perkara-perkara tersebut. Kerana kalau kita ambil dadah, kita berfikir, kemudian kita try, kita mencubanya, sedikitkah, banyakkah, ada kesannya kepada diri kita. Di antara kesannya ialah kita lemah daripada melaksanakan perintah Allah Ta'ala seperti ingat pada Allah Ta'ala. Akal kita hilang. Kita lemah dalam nak ingat kepada Allah Ta'ala dan juga untuk melaksanakan solat sebagai tiang agama. Jadi, ingat pada Allah Ta'ala dan sembahyang itu adalah sebaik-baik cara untuk mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Bila kita ingat Allah, kita akan rasa takut untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala larang. Apabila kita solat dengan bersungguh-sungguh, hadir hati kepada Allah Ta'ala, maka kesan solat juga akan mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang dikeji. Seperti mana yang disebut dalam Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat yang boleh membawa kepada mencegah daripada perkara fahsya wal munkar adalah solat yang khusyuk, solat yang ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu mengambil dadah, menyebabkan hilang akalnya, maka dia tidak dapat ingat kepada Allah. Kemudian, apatah lagi solat, untuk melakukan pergerakan solat dan sebagainya, tak mampu. Dan bila tak mampu, syaitan juga masuk. Syaitan juga membisik kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang mungkar. Okay. Sebab itu disebut di sini, apabila kita ambil dadah, kita telah berada dalam pengaruh syaitan, maka kita akan melakukan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Permusuhan tu ialah bila kita mencuri, orang marah. Kemudian apabila akal kita tak waras, kita bercakap yang bukan-bukan, orang dengar, orang marah. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. Akhirnya apabila timbul kebencian dan permusuhan, berlakulah pergaduhan, berlakulah pertengkaran, dan akhirnya boleh membuat kepada kesan yang lain. Kecederaan, pembunuhan, hasad dengki, dan akhirnya musnah. Kita menjadi orang yang rosak, musnah. Sama manusia pun kita musnah, sama dengan Allah SWT pun kita dah tak ada apa-apa dah. Dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah Ta'ala juga kita rosak, hubungan dengan makhluk pun kita rosak, maka kita menjadi orang yang rugi. Jadi, di antara cara untuk kita mencegah diri kita daripada mengambil dadah ni adalah dengan berterusan ingat pada Allah Ta'ala, dengan melaksanakan sembahyang, dan jangan sama sekali mendekati perkara-perkara yang boleh membawa kepada penyalahgunaan dadah. Jangan fikir sama sekali, jangan ingat sama sekali, dan jangan bergaul dengan orang-orang yang mengambil melakukan penyalahgunaan dadah. Karena kalau kita mendekati diri mereka, kita juga akan tiba-tiba akan lama-lama terjebak. Jadi sebab tu fajtanibu itu penting. Tidak ada cara lain yang lebih baik melainkan dengan cara kita menjauhi perkara-perkara ataupun asbab yang boleh membawa kepada penyalahgunaan dadah. Boleh faham maksud saya? Boleh, Prof. Jadi sekarang ni bila kita tengok orang yang sudah ambil dadah, dah sembuh, tiba-tiba bila dia balik kampung, dia diziarahi oleh sahabat-sahabat lama yang masih lagi mengambil dadah, maka akhirnya dia terlibat juga lama-lama. Jadi bila dia mendekati orang-orang tersebut, dia akan ikut juga. Tapi kalau dia ikut orang-orang yang boleh memberi nasihat kepada dia untuk tinggal dadah, akhirnya dia akan tinggal juga. Kawan ni penting juga.
Sama ada kawan ni penentu. Kalau kawan yang baik, dia akan membuat kita jadi baik. Kalau kawan yang tak baik, dia akan buat kita jadi tak baik. Satu lagi, itu faktor luaran lah. Faktor dalamannya ialah kita jangan cuba fikir. Jangan cuba fikir. Yang cuba untuk mencuba sama sekali. Kita kena ada ilmu tentang bahayanya penyalahgunaan dadah ini. Dan kalau kita sudah terambil ataupun telah melakukan penyalahgunaan dadah, kalau masih awal lagi, cepat-cepatlah berhenti. Carilah pusat-pusat penyembuhan yang boleh bantu kita untuk mendapat penyembuhan yang berterusan. Itu adalah satu usaha yang baik. Okey, itu sajalah pada pandangan saya. Okey, so berdasarkan penilaian Prof ni terdapat dua lah pencegahan, iaitu dari segi dalaman dan juga luaran lah. Kalau kita tengok dari segi dalaman itu adalah elemen kerohanian lah, di mana kita kena sentiasa mengingat Allah, sebab itu adalah benteng kepada kita mencegah untuk libatkan dadah. Dan seterusnya dari faktor luaran tu adalah pengaruh kawan lah. Kadang-kadang ni pemilihan kawan pun amat penting dalam kehidupan kita supaya kita tak terlibat dengan perkara-perkara negatif. Okey, seterusnya Prof. Okey, kalau kita tengok kan sekarang ni, faktor penting dalam pencegahan ni sudah pasti adalah institusi kekeluargaan lah, kerana faktor keluarga pun berpunca dan faktor keluarga pun merupakan salah satu punca kenapa sesetengah belia ataupun remaja terlibat dengan dadah. Jadi kalau kita tengok dari segi pencegahan pula, bagaimana peranan ibu bapa dalam keluarga ni memainkan peranan penting dalam pencegahan dan juga penyembuhan terhadap anak-anak mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Jadi bila kita sebut tentang peranan keluarga, keluarga ni sangat penting. Ketua keluarga iaitu ayah lah, ayah. Okay. Ketua keluarga adalah ayah dan ibu juga merupakan penolong yang baiklah. Pentingnya keluarga ini disebut, okay, disebut oleh Nabi, okay, oleh Nabi bahawa setiap anak yang dilahirkan dalam fitrah, maka anak itulah akan dibentuk oleh ibu bapa yang sama ada menjadi seorang Islam, Nasrani, Yahudi atau Majusi. Keluarga adalah satu yang sangat penting kerana dia adalah asas kepada pembentukan individu. Jadi tanpa keluarga kita pun tak ada lah. Okay. Dengan keluarga juga seorang tu boleh jadi orang yang berjaya. Dengan keluarga juga orang tu boleh jadi rosak. Bergantung kepada perjalanan keadaan di dalam keluarga itu sendiri. Untuk mencegah daripada penggunaan dadah ni, ibu bapa dia kena tegas. Yang pertama, dia kena ada ilmu mengenai penyalahgunaan dadah. Dia kena cerita kepada anak-anak apakah mudarat jika diambil, jika melakukan penyalahgunaan dadah. Cerita kepada dia. Ilmu tu penting dan sentiasa pantau anak-anak di mana sahaja dia pergi. Maksudnya di sini kalau anak-anak nak keluar, kita kena tanya. Itu adalah cara pencegahan. Nak pergi mana? Nak balik pukul berapa? Kawan duduk di mana? Siapa kawan tu? Anak siapa? Kita kena tanya. Sebab kawan juga main peranan. Kawan anak-anak kita main peranan. Kita kena kenal. Okey? Dan juga kemudian kita kena tahu juga aktiviti anak-anak kalau balik malam kenapa. Kemudian kalau kita tengok ada perubahan-perubahan fizikal kepada anak-anak kita, kita kena tanya, ni kenapa? Makan apa? Contoh kalau anak kita balik, tiba-tiba dia tidur tak bangun. Pergi mana semalam? Makan apa? Kita kena tanya. Sebab, yalah, kita tak tahu. Melainkan kena buat investigation. Ibu bapa kena ambil peranan yang aktif. Kemudian kalau anak-anak yang terlibat dengan dadah, apa peranan ibu bapa? Iaitu memberi sokongan untuk dia sembuh. Jangan kita duduk banyak berletiak sangat di rumah. Sebab anak-anak ni dia dah, kalau yang dah besar tu tak perlu nak berletiak. Cuma beri sokongan, beri panduan, cari pusat-pusat yang boleh bantu untuk sembuh. Jangan kedekut untuk menggunakan duit.
duit kita boleh cari, kurang-kurangnya kita dapat support anak kita untuk sembuh. Kalau tak ada duit, kita carilah bantuan daripada mana-mana pihak, pusat zakat, Baitul Mal dan sebagainya untuk membantu anak kita itu sembuh. Berdoa dan sentiasa memberi semangat kepada anak-anak untuk sembuh. Ini peranan keluarga. Jadi peranan keluarga juga boleh menaikkan semangat anak-anak. Peranan keluarga juga boleh menjatuhkan semangat anak-anak. Bergantung kepada cara muamalah ibu bapa dengan anak-anak. Anak-anak sekarang ni, anak-anak yang zaman moden ni kita tak boleh banyak berdiam. Dia kena ada banyak perbincangan. Berbincang daripada hati ke hati, menegur daripada hati ke hati, tapi teguran-teguran yang dibuat tu adalah teguran yang baik. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang kesat sama sekali kepada anak-anak. Kerana ibu bapa ni kalam-kalamnya itu adalah doa kepada anak-anak. Kalau kita kata teruk, jadi teruklah. Kalau kita jadi elok, eloklah. Sebab kalam ataupun percakapan ibu bapa itu menjadi doa. Sebab tu kita kena jaga agak mulut kita apabila kita berhadapan dengan anak-anak, dan bagilah semangat, bagilah panduan dan bimbingan. Sebab ibu bapa ni adalah benteng terakhir bagi anak-anak untuk menjadi orang yang berjaya ataupun orang yang rosak. Jadi dia tidak ada tempat lain lah. Dia tak ada tempat lain. Jadi ibu bapa merupakan penjaga, guru, pembimbing dan tempat memberi motivasi. Dan juga tempat penyembuhan awal bagi anak-anak. Tempat penyembuhan awal di rumah. Kalau anak tersebut boleh ikut cakap ibu bapa, terkesan dengan bimbingan ibu bapa, insya-Allah anak tu tak perlu nak pergi ke pusat penyembuhan, pemulihan. Di rumah pun dia boleh selesai. Dia boleh sembuh. Tapi kalau nak sembuh tu, kita kena ada ilmu sikit. Ada ilmu sikit. Bagaimana untuk membimbing anak-anak tersebut. Lepas tu dalam pencegahan ni, kita tengok dalam pencegahan ke, pemulihan ke, ibu bapa kena menjadikan rumah sebagai tempat untuk mengukuhkan akidah anak-anak, syariat anak-anak, dan akhlak anak-anak. Kalau boleh, bagi ibu bapa sembahyanglah berjemaah di rumah bersama anak-anak. Tanamkan kepada mereka iman. Selepas daripada sembahyang itu, kita berzikirlah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir-zikir yang maksud sebagai benteng kepada mereka. Terutamanya zikir La ilaha illallah. Zikirlah secara jahar sekurang-kurangnya 1 kali dan anak-anak ikut kita berzikir. Kerana bila kita berzikir ini, dia akan mengukuhkan iman anak-anak kita. Kerana Nabi SAW sabda, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Tajdidkanlah, renewkanlah iman kamu dengan memperbanyakkan mengucap la ilaha illallah. Dan jika anak-anak kita terlibat dengan dadah dan memerlukan kesembuhan, maka perlukanlah berzikir kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hati dia, menjernihkan hati dia, memberi kekuatan kepada hati dia untuk meninggalkan dadah disebabkan oleh memperbanyakkan zikrullah la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda lagi, innal quluba tasda'u kama yasda'u hadid wa ma jila'uha la ilaha illallah. Sungguh hati-hati manusia itu berkarat seperti karatnya besi. Dan bagaimana untuk menjernihkan hati tersebut dengan memperbanyakkan la ilaha illallah. Saya tertarik dengan kisah tarbiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apabila datangnya orang-orang yang mahu bertaubat kepada Allah Ta'ala setelah melakukan pelbagai kesalahan, jika datang orang yang merompak, dia nak bertaubat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata, perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Jika orang yang berzina datang nak bertaubat, maka Syekh Abdul Qadir jadi mengatakan, perbanyakkan mengucap la ilaha illallah. Jika orang yang ketagih arak dan sebagainya datang untuk bertaubat, maka perbanyakkan la ilaha illallah. InsyaAllah dengan membanyakkan la ilaha illallah tadi menjadi ubat yang sangat mujarab
untuk kita sembuh dan menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, terutama daripada mengambil dadah. Bila kita sentiasa ingat Allah SWT, insya-Allah ada kekuatan untuk kita menjauhi perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah ni penting. Kalaulah seorang itu, kalau di akhirat kelak dengan la ilaha illallah itu dapat dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga dan menjadi benteng daripada api neraka, maka di dunia ini juga dia ada fungsinya untuk menjadi benteng daripada mengambil perkara-perkara yang tak elok dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa perkara-perkara ni bila saya kaji, saya tengok, saya tinjau kurangnya zikrullah di rumah. Kita kurang menitik beratkan zikrullah di rumah. Kalau sembahyang pun sembahyang ala kadar saja. Selepas daripada sembahyang kita tak buat apa-apa. Hanya setakat berdoa saja. Tapi zikrullah kita tak buat. Ini penting. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Tetapi jika diamalkan la ilaha illallah itu dengan bersungguh-sungguh dalam satu keluarga, berzikir secara jamaah ni, insya-Allah anak-anak tersebut akan mendapat kekuatan untuk mencegah daripada lakukan perbuatan penyalahgunaan, dan juga untuk jika terlibat pun dia akan dapat kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat la ilaha illallah tadi dapat menyembuhkan kerohaniannya yang telah rosak daripada terus mengambil dadah disebabkan oleh hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham saya cakap? Boleh, Prof. Pernah dengar tak benda ni? Jadi satu ilmu barulah yang saya dapat pada berbicara ini. Ya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Kita pergi dulu pada soalan yang berikutnya. Okey, Prof. Okay. Untuk soalan berikutnya, lagi segi penyembuhan pula, apakah peluang yang masih ada bagi pelatih atau penagih dalam mengharungi kehidupan? Baik, ketagihan dadah ni dia adalah kesan daripada penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah yang bersifat penggunaan berulang-ulang. Dia adalah adat. Ketagihan ni dia perkara adat dan boleh diubah. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kita sendiri yang mulakan. Kita ambil dadah sikit. Kita ambil cara berulang-ulang. Maka akhirnya dia membekas dalam diri kita. Membekas daripada segi kesan yang tak elok. Ketagihan itu dia adalah satu adat. Kesan daripada adat yang kita lakukan. Adat perbuatan buruk yang kita lakukan. Dan dia boleh diubah. Bukan sesuatu yang mustahil. Saya pernah tengok, contoh kita tengok. Ketagihan rokok. Rokok pun ketagih juga. Tapi kenapa bulan puasa, siang hari orang boleh tahan? Sebab dia perkara adat. Dan kemudian ketagihan ini, contohlah rokok sebagai contoh rokok. Kita ambil contoh rokok simple. Tak ada lagi lah orang mati bulan puasa ni sebab tak isap rokok siang hari. Dia ketagih. Tapi dengan berpuasa tadi dia dapat berhenti sekejap. Daripada terbit matahari dan terbenam matahari, dia tak isap rokok. Ni. Tapi tak ada apa berlaku kematian. Disebabkan oleh dia tak isap rokok. Sebab rokok tu dia adat. Begitu juga dengan dadah. Dadah ni pun dia ketagih disebabkan oleh perbuatan adat ataupun perkara yang berulang yang dilakukan. Dan dia boleh berhenti dengan mencari sesuatu yang boleh memberhentikan penyalahgunaan dadah tersebut. Dengan cara membuang tabiat pengambilan bahan-bahan yang dilarang tadi. Boleh. Cuma dia kena berubat lah. Dia kena detox dulu. Bila detox ni dia kena buang dulu benda-benda yang melekat di dalam diri dia tu, dalam badan dia tu. Kalau ada benda-benda dalam dada tu dia kena detox dulu. Dibuang dulu. Detox ni supaya kita buang benda-benda dadah tu supaya tidak ada, supaya penyembuhan tu menjadi lebih cepat. Nak sembuh ni suatu benda yang harus boleh berlaku kerana Allah SWT, kerana yang menyembuhkan itu adalah Allah SWT.
Dan Nabi sendiri pun menyebut setiap penyakit itu ada ubatnya. Sama ada ubat dalam bentuk makan ataupun ubat dalam bentuk pencegahan. Iaitu dadah juga termasuk sebagai penyakit yang boleh diubati. Dia bukan perkara yang mustahil. Cuma bila berlaku ketidaksembuhan itu bukan disebabkan oleh usaha, tetapi oleh sikap orang itu tak berubah. Dia sentiasa mencari alasan untuk tidak berubah dan tidak berhenti, sebab itulah dia tidak sembuh. Sebab dia tidak ada kekuatan untuk menjadi orang yang tidak bergantung lagi pada dadah, tapi bergantung pada Allah SWT. Apabila iman tak kuat, apa saja boleh berlaku. Sebab tu orang-orang yang terlibat dengan dadah ni, kalau kita tanya untuk nak sembuh, dia akan bagi banyak alasan. Kamu tak ambil dadah, kamu tak tahu perit kami macam mana. Kamu tak ambil, kamu tak rasa macam mana. Kita faham benda tu. Dan kemudian satu lagi, bila dikatakan suatu benda yang boleh, yang paling tak bagusnya bila dia kata nak menyalahkan takdir. Aku telah ditakdirkan jadi begini. Itu pun salah. Sebab yang membuat pilihan untuk ambil tu kita. Manusia tu sendiri. Bukan ada orang paksa pun. Jaranglah maksudnya benda paksaan ni tak banyak. Tapi kita yang decide untuk mengambil, dan kita juga kena decide untuk tinggal dan memohon kesembuhan daripada Allah SWT. Dan saya pernah duduk buat tinjau tengok dan saya bagi ceramah kepada orang-orang yang pernah mengambil dadah ni. Saya dapati bahawa sebenarnya mereka perlukan bimbingan dan penyalahan kepada takdir itu mesti diubah. Sebab kita yang buat, laha maka sebab wa'alaiha maka sebab Allah. Kita buat, kita akan dapat kesannya. Jadi kadang-kadang kita tanya kenapa ambil, kita dulu try kita sendiri yang buat. Maka kita sendiri juga kena ambil putusan untuk berhenti dan berubah. Dan perkara itu boleh buat bergantung kepada kekuatan keazaman yang ada dalam diri penagih tersebut untuk berubah. Jalan untuk berubah ni sangat banyak. Ada pelbagai cara. Maka bergantunglah kepada orang itu untuk berubah dengan cara yang sesuai dengan dirinya. Mungkin ada setengah sesuai dengan cara untuk mengambil bahan alternatif. Mungkin dia makan ubat-ubat tertentu yang boleh menahan penagihan dia. Atau setengahnya mengambil mengambil jalan dengan menahan diri daripada mengambil apa-apa langsung bahan-bahan yang disebutkan tadi. Dengan cara memperbanyakkan ibadat, zikrullah dan sebagainya. Boleh buat. Dan kemudian orang-orang yang terlibat dengan penagihan dadah ni, mereka kena ingat mereka boleh sembuh. Boleh sembuh. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Cuma kena bagi kepahaman dalam akidah, apa yang kita usaha ni, yang akan menyembuhkan kita ialah Allah SWT. Kita berusaha. Kalau kita berusaha, Allah Ta'ala akan dorong kita untuk mendapat kesembuhan. InsyaAllah. Dan jangan putus asa sebagai seorang Islam. Kita jangan putus asa. InsyaAllah kalau kita ada niat untuk berubah, Tuhan akan tolong. Tapi kalau tak ada niat untuk berubah, maka tidak ada apa-apa. Jadi merugikan kita. Jadi kita perlukan orang-orang yang terlibat dengan dadah ni sedar balik fungsinya, bersyukur balik kerana Allah Ta'ala masih lagi bagi dia hidup untuk dia kembali kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang. Sehingga ini penting. Semuanya datang balik kepada fungsi diri kita. Fungsi diri kita. Kita kena recharge balik. Kena kuatkan balik. Kena ingat balik. Kena mula semula. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi perlindungan dan kesembuhan kepada kita. Itu sajalah yang saya boleh cakap. Kalau ikutkan dari sini, penagih atau pelatih ni sebenarnya ada peluang untuk mengharungi kehidupan, iaitu di mana Allah bagi peluang kali kedua untuk mereka berubah, untuk mereka jauh dari dadah, tetapi dengan bimbingan dan juga kekuatan dalaman lah yang perlu mereka sertai supaya mereka boleh cegah daripada dadah itu sendiri. Okey Prof, dekat sini ada satu soalan daripada peserta. Okey, soalannya, adakah ketagihan suka bermain game setiap waktu, suka mengumpat, ketagihan mencuri juga sama salahnya seperti mengambil dadah?
Ialah isu ketagihan ni, dia bila sebut tagih tu sama lah ketagih, tapi dia tak sama dengan ketagihan dadah. Bila sebut ketagih main game, ketagih mengumpat, okey. Tapi dari segi bahan tu dia tak sama lah. Sebab bahan dadah ni dia lain. Bahan dadah ni dia makan. Okay, kemudian dia memerlukan modal. Okay. Kalau ketagih game, mungkin sekali tu je dia beli. Okay, dia main sampai tak ingat waktu makan, tak ingat waktu semayang. Dia juga ketagihan dalam melakukan apa tadi? Apa nama? Ketagihan mencuri kan? Mengumpat. Mencuri dan mengumpat. Mencuri. Ini dia ketagihan kita yang mulakan. Bila kita mula buat sesuatu, dia akan suka buat. Bila kita berulang-ulang buat, dia jadi benda tu kalau tak buat tak boleh. Itu dia ketagih sebab kita mengulang benda tu banyak kali sehingga menjadi tabiat. Itu dikatakan sebagai ketagih. Tapi kalau kita tak mengulang perkara tersebut, dia tak jadi ketagih. Sebab kita yang buat benda tu, kita yang createkan benda tu. Macam main game. Kita sendiri pun tiap-tiap hari kita yang buat keputusan untuk main game. Tak kira waktu dah masa. Kita main. Kita ulang sampai kita rasa seronok. Dia membekas. Kalau tak main game tak boleh duduk. Begitu juga dengan mengumpat. Kalau kita tak mengumpat rasa tak boleh duduk. Sebab kita dah mula untuk mengumpat tu dah sedap mengumpat. Kemudian begitu juga dengan mencuri. Kita dah seronok mencuri, dia jadi mula curi takut-takut. Kali pertama takut, kedua takut, tiga takut, keempat dia rasa seronok sebab dia mencuri tu tak kena tangkap lagi. Bila mencuri tu dapat duit banyak dan sebagainya, tapi dia tak tahu keseronokan itu hanya sementara saja. Tapi dia tak sama kesan daripada ketagihan dadah, sebab ketagihan dadah dia akan menyebabkan orang tu sakit fizikal. Mental dia sakit, perut dia sakit, fizikal dia jadi kuih kering. Jadi dia tak sama. Jadi kesan dia tak sama. Tapi isu ketagih itu datang daripada perbuatan yang mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Jadi kalau kita berhenti benda tu, maka kita akan selamat. Begitu juga dengan kita tengok apa? Begitu juga kita tengok handphone, kita tengok video dan sebagainya tu, kalau kita apa? Dia punya cahaya tu terang sangat. Kalau kita tengok dia juga boleh memberi mudarat kepada mata kita. Cahaya tu. Jadi banyak benda. Jadi ketagih itu sebab perbuatan yang mengulang-ulang sehingga memberi kesan, sehingga membekas tabiat itu dalam diri kita. Begitu juga kita nak buang. Kita kena tinggalkan benda tu, kita kena kurangkan sehingga dia tidak melekat lagi dalam diri kita. Dan benda tu bersifat adat dan boleh. Jadi pendek kata, yang tadi tiga-tiga tu, dari segi ketagihan sama, tapi dia tak sama dengan ketagihan dadah. Sebab ketagihan dadah ni lebih berat. Sebab dia memberi kesan kepada fizikal. Daripada segi fizikalnya, mentalnya dan lain-lain itu. Dia lebih berat lagi lah pasal dia apa, dia punya konsekuen ataupun impak negatif lebih banyak. Macam yang lain-lain tu dia lebih kepada ni sajalah, tapi di segi yang lain-lain tu tak banyak, dia tak macam dadah. Okay. Kalau dadah ni kesan dia ialah kadang-kadang dia boleh mengganggu orang, dia boleh mencuri, boleh membunuh. Kalau yang lain-lain tu kemungkinan tu ada tapi tak jadi seperti dadah. Dadah ni dia boleh membawa kepada pembunuhan. Dia tak dapat duit sebab akal dia tak waras. Dia juga boleh menyebabkan kecelakaan pada orang lain. Berbanding dengan ketagihan tadi yang lain tu, dia tak bawa begitu. Jadi pendek kata, segi ketagihan itu berlaku, tapi dia tak sama dengan dadah dan kesannya sebab dadah tu lebih berat lagi. Jadi kita kena faham konsep ketagihan itu datang daripada perbuatan yang mengulang-ulang. Dan yang keduanya disebabkan oleh hasutan syaitan. Hasutan syaitan. Sebab dalam kitab Aisyah Bajuri menyebut ada ketika mana nak dijalankan hukuman hudud kepada peminum arak, maka Abu Bakar Siddiq memerintahkan orang yang menjalankan hukum itu suruh pukul di bahagian kepalanya. Idrib ra'sahu fa inna syaitan fi. Pukul di bahagian kepalanya itu kerana syaitan berada di situ. Jadi
perbuatan-perbuatan yang mengulang, satu. Kemudian hasutan daripada syaitan juga yang menyebabkan berlakunya ketagihan yang sangat teruk. Sebab bila kita duduk, bila kita buat perkara yang melalaikan, yang maksiat, maka syaitan akan datang dan syaitan itulah yang akan duduk bersama kita, yang akan sentiasa menghasut kita untuk melakukan perkara itu berulang. Jadi kita sebagai orang beriman, wajib beriman adanya syaitan yang memain peranan dalam menjerumuskan manusia kepada maksiat, kepada kufur, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena beriman benda tu. Sebab kalau kita sekat kaji secara saintifik tanpa melihat kepada konsep keimanan wujudnya makhluk yang bernama syaitan, maka dia tak lengkap lagi. Jadi berdasarkan pada hadis tersebut, bahawa kita pun heran macam mana benda ni boleh ni, sebab dia ada pengaruh syaitan yang sentiasa menghasut untuk kita melakukan benda-benda yang tak baik tu secara kerap. Begitu juga dengan apa, main game. Main game kan tu termasuk juga hasutan syaitan tu, sebab sampai lalai daripada nak semayang, nak makan. Kemudian begitu juga mengumpat. Benda-benda yang keji ni pun syaitan pun suka. Bila syaitan suka, syaitan akan duduk dengan kita, mencuri. Begitu juga dengan bukan saja tu, berzina juga adalah kita pergi. Zina. Itu pun daripada hasutan syaitan juga. Okay. Cara nak berhenti, cara nak hilang daripada ketagihan tersebut, kena berhenti daripada melakukannya. Kena mujahadah daripada melakukan perkara tersebut secara berulang-ulang. Sentiasa minta pertolongan Allah Ta'ala supaya kita kembali balik kepada keadaan yang normal. Boleh faham saya cerita ni berdasarkan pengalaman faham je lah, pengalaman faham dan mengajak kelas master sepada ni. Jadi saya pembacaan dan juga maklumat-maklumat luar tu menjadi panduan kepada saya lah untuk saya faham isu ketagihan ni. Jadi ketagihan ni boleh dikatakan sebagai perkara adat yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi membekas dalam diri sebagai tabiat dan juga bercampur dengan hasutan daripada syaitan. Okay, harapnya Puan Natasha jelas dengan apa yang dia Prof sampaikanlah, dapat sedikit membantulah Puan Natasha. Puan Natasha ada soalan lagi? Natasha ada. Daripada mana Puan Natasha ni? Itulah PIK Kelebang ni. Oh, alumni USIM. Oh. USIM ni, ialah alumni USIM ni besar. Fakulti ke, sepada ke? Sebab saya mengajar sepada ni tahun 2007. Ada yang sebagainya kebanyakan, FKP. Yalah betul FKP ni, yalah sepada tu pun FKP juga. Saya mengajar sampai saya buat PhD dalam 2009 sampai 2014. Saya masuk dan saya mengajar sekejap tu, dan sekarang ni Dr. Rushidan lah yang mengajar subjek. Okey, Puan Natasha, ada apa lagi soalan nak ditanya? Pati ni ada soalan lagi kan? Oh, tak ada dah. Itu soalan terakhir dah, Puan. Kan pukul berapa lah? 4.20. Uish, sekejap je masa. Jadi Sekejap cara lagi. saya hurai ni, boleh faham ke tak faham? Jelas. Cara yang Prof hurai dan juga dari segi bagi contoh tu memang amat jelas. Senang untuk difahami. Amat jelas. Sebab saya tak maulah kita nak bagi, kita ni kalau cakap ni kadang-kadang bagi ayat-ayat Nur Hadi banyak, tapi explanation dia jadi, yalah dalil tu betul. Tapi kalau banyak sangat dalil tapi kita tak dapat nak bagi kaedah kepahaman asal kejadian tu, susah juga. Dalil tu dia panduan kat kita, tapi kita lah kena mendetailkan kepahaman dalil-dalil tadi. Kadang-kadang kita bagi dalil saja tapi kita pun tak faham dalil, walaupun dalil itu betul, tapi kita tak faham konteks tu. Betul tu.
Okey, Prof, ada lagi yang Prof ingin berkongsi sebelum kita tamatkan berbicara ni? Ya, saya tengok isu dadah ni sebenarnya dia 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 besar, tetapi kita kena cara kita untuk mengelak tu datang daripada kesedaran, satu keimanan kepada Allah SWT. Dan kalau kita faham dadah ni berbahaya, tak baik bagi kita, dan kalau kita orang yang beriman, yang kuat, yang sentiasa ingat, sentiasa berzikir pada Allah Ta'ala, maka saya rasa kita akan immune, kita tak akan terlibat. InsyaAllah kita tak akan terlibat. Sebab bila kita ada keimanan kepada Allah Ta'ala, kita takut kepada Allah Ta'ala, itu asas kepada segala kebaikan dan pencegahan. Tapi bila kita lupa, itu di antara perkara. Lupa juga adalah punca kepada segala kejahatan. Kita lihat macam tu. Dan kemudian kita kena faham fungsi kita. Fungsi kita adalah kita manusia ada zahir dan batin. Kita ada iman, kita ada akal, kita ada nafsu. Kita nak kehidupan kita ni, iman dan akal memandu nafsu dalam kehidupan. Tetapi kalau nafsu yang pandu iman, apabila iman lemah, akal lemah, nafsu pula menguasai, mengetuai dan diri kita dan tindakan kita, maka itulah tanda kebinasaan. Dan nafsu ni pun ada banyak sifat, iaitu nafsu amarah. Nafsu amarah ni memang nafsu yang sangat jahat. Kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah. Kita nak dapat mutmainnah ni apabila kita melihat benda-benda yang buruk ni kita tak mau buat pasal kita tak sanggup. Tapi kalau buat cepat bertobat, itu adalah nafsu mutmainnah. Tapi kalau kita ni benda jahat pun kita tak boleh buat, itu tanda kita masih berada dalam nafsu amarah. Dan perlu nafsu amarah ni dididik, dilatih dengan panduan iman, dengan panduan akal, supaya dia mengikut nasihat iman dan akal untuk menjadi manusia yang patuh pada perintah Allah Ta'ala. Jadi nafsu kita tak boleh buang. Kalau nafsu kita buang, kita tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, kita tak boleh nak berkahwin, kita tak boleh nak beli baju, kita tak boleh beli kereta, pasal tak ada nafsu. Nafsu penting sebagai rangsangan untuk melakukan sesuatu. Tapi dia perlu dididik mengikut pandangan syarak, mengikut hikmah akal, supaya kita menjadi orang yang bijak sama. Jadi bila kata bijaksana tu batin, batinah tu daripada bijaksana lah tu. Okey, Prof. Ada soalan lagi pada Puan Natasha, iaitu bagaimana cara untuk mengenal Allah untuk orang yang jahil? Nak kenal Allah bagi orang yang jahil ni tidak kena belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminah. Memang kena belajar. Dan belajar pula kenalah guru. Kalau kita jahil, cari guru untuk kita belajar. Dan Al-Quran sendiri menyebut fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Cari orang-orang yang boleh ingatkan kita kepada Allah kalau kamu tak tahu. Jadi itu normal practice. Kalau jahil, belajar. Dan belajar kena guru. Itu satu kewajipan. Jadi, nak kenal Allah Ta'ala ni bila kita berguru, maka guru tadi akan membentuk kita untuk mengenal Allah dengan betul, yang mengikut kaedah syarak, daripada Quran, daripada hadis, daripada apa yang Nabi sampaikan, para sahabat sampaikan, dan bagaimana untuk mengukuhkannya. InsyaAllah kita akan menjadi mukmin yang kuat. Yang kuat dari segi akidah kita, yang kuat dari segi ketaatan kita, yang murni daripada segi akhlak kita. InsyaAllah itu asas. Jadi kalau tak menuntut ilmu, berdosa lah hukum dia. Sebab la yatibu wajib illa bihi wajib. Kalau kita tak menuntut ilmu, kita tak akan sampai maksud mengenal Allah SWT. Jadi kita mengajilah dengan guru-guru yang muqtabar dari segi ilmunya, segi syariahnya, segi akhlaknya. Mudah-mudahan kita terbentuk daripada perguruan kita dengan guru tersebut. Guru ni penting sebab guru ni dia meringkaskan jalan yang susah. Kalau kita tak berguru, hanya sekat baca saja,
mungkin ambil masa yang lama dan mungkin berlaku silap faham. Tapi kalau kita berguru, insya-Allah kita mudah faham kerana guru ini adalah orang yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu dan takwa dan dapat membentuk diri kita menjadi orang yang sebaik-baik. Di guru ni dia ada akal, dia ada mata, dia boleh parti apa yang sesuai pada anak muridnya dan apa yang tidak sesuai. Dan kaedah untuk mengajar pun atas kebijaksanaan guru yang mengajar. InsyaAllah kena berguru lah, itu cerita. Tak ada cara lain lah. Kita nak pakai seluar pun, kita berguru dengan mak bapak kita, tidak. Kita nak belajar kereta pun, kita berguru juga. Takkan benda agama ni kita tak boleh nak berguru. Kan? Jadi, kita nak pakai baju pun, mak bapak kita tunjuk, pakai macam ni. Pakai seluar ke bawah, pakai baju ke atas. Kita nak makan pun, mak bapak kita tunjuk juga berguru. Kalau orang perempuan pula nak masak, dia berguru juga dengan mak dia. Jadi benda agama ni lebih-lebih lagi lah kena berguru. Pasal ada banyak benda yang kita tak tahu melainkan dengan berguru. Sebab guru ni dia ada guru atasnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira. Kalau buat master pun ada guru, supervisor, dia tak boleh biar macam tu je. Kan? Apapun kena berguru, menuntut ilmu dengan cara berguru dengan guru yang zahir. Okay? Bukan berguru dengan YouTube, Facebook semata-mata. Tapi bergurulah dengan guru yang hidup, yang boleh bercakap directly. Okay, jumpa directly. Dan kita bila guru ni kena ada adab juga sekarang ni. Kita banyak guru tapi adab kita tak ada, tak boleh juga. Berkat kurang. Jadi kalau nak berguru, dia kena berserta dengan adab-adab guru lagi. Bukan setakat kita dengar daripada guru, tapi perbuatan kita, tutur cakap kita, semuanya hendaklah mengikut adab-adab menuntut ilmu. Barulah ilmu tu menjadi dan memberkati diri kita. Jadi ramai orang pandai, tapi dia jadi pandai tu, akhlak jadi tak ada sebab dia tak ada adab dengan guru tu. Sebab adab itu yang menjadi tali penghubung yang membentuk diri orang yang menuntut ilmu tadi. Jadi kita tengok ramai je orang pandai, tapi tengok pandai tapi ada juga rasuah, ada juga dah salah guna kuasa dan sebagainya. Keberkatan tak ada. Jadi ini contohlah kita adab tu yang mengikat ilmu tu supaya kita menjadi orang yang boleh beramal dengan ilmu yang ada dan kita menjadi orang takwa. Macam tu Kak Fatih. Betul. Kamu duduk di mana ni? Akreda. Duduk di fakulti ke? Duduk fakulti. Oh, Akreda. Dia punya internet kuat lah. Kuat apa? Sekarang ni berapa orang yang masuk ni sebenarnya? Untuk berbicara ni setakat yang peserta seorang lah. Seorang. Jadi dia tak apalah, seorang pun tak apalah. Itu rezeki masing-masing. Baca rezeki masing-masing. InsyaAllah. Okey, nampaknya pun berbicara kita dah cukup 1 jam dah. Okey. Puan Natasha dah bagi soalan nak ditanya? Kalau tak ada, saya ni lah tamatkan kita punya berbicara. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Khimahyuddin di atas penjelasan berkaitan dengan pencegahan dan penyembuhan dalam penyakit nadah. Banyak ya yang kita dapat berkaitan dengan maklumat yang dikongsi oleh Prof sendiri. So, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Natasha, saya peserta dan juga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka. Jadi terima kasihlah saya kepada Fatini ya. Ya, saya Prof Fatih. Dan juga Natasha kerana sudi duduk berbual bicara pada petang ni. Dan saya pun minta maaf lah jika ada salah silap dan kurang koordinat aku sini dalam menyampaikan dalam perkongsian kita pada petang ni. Dan juga terima kasih Natasha kerana memberi kerjasama yang baik dalam berjumpa Ustaz dan berbincang. Itu yang kita nak. Bila datang berjumpa dan berbincang, ada banyak benda-benda yang kita boleh share sama-sama
segi buku rujukan, soalan-soalan yang nak ditanya dan perkara yang relevan dalam perbincangan kita pada petang ini.